Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bi khair, wa ba'd. Saya muliakan ayahanda Tuan Imam, ibu ayah JK Masjid, tuan-tuan, para pimpinan masyarakat, para guru, muslimin dan muslimat, anak-anak santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini di Masjid Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah Kanaka. Setelah sekian lama kita tak hadir ke sini, saya rasa di sini dah 3 kali kot ni. Kali ketiga ni, no? Kali ketiga. Dan saya pun dah balik dah. Selesai daripada Al-Azhar. Yang mai dulu ni tak habis lagi. Duduk di sana lagi. Ni dah habis, dah setahun dah pondok Zawiyah Nasiriyah di Pedu didirikan dan sekarang dalam proses pembinaan masjid. Dan anak-anak pelajar pun, santri dah ada ni yang pakai baju biru ni. Inilah santri. Santri ni bahasa Indonesia maknanya pelajar lah. Pelajar yang duduk memondok di Zawiyah Nasiriyah di Kampung Pinang, Pedu, selama 4 tahun insya-Allah. Lepas dah cukup setahun dah. Tak boleh balik 4 tahun. Tak boleh balik. Raya pun tak boleh balik. Jadi tak boleh balik, mereka duduk dengan saya lah di pondok di Zawiyah Nasiriyah. Zawiyah ni maksudnya tempat suluk, tempat belajar. Yang banyak dulu di Mesir, tempat-tempat pengajian dan tempat-tempat suluk ini dinamakan dengan nama Zawiyah, Az-Zawiyah. Nasiriyah tu adalah daripada nama ayah saya lah, arwah ayah, yang saya balik pada tahun yang lalu. Ketika mana balik cuti saja sebab Covid, sempat 2 minggu dengan beliau dan beliau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke rahmatullah. Selepas 2 minggu saya sempat bersama dengan beliau, dan mulai itulah selepas beberapa bulan tu mulalah pembinaan pondok di Kampung Pinang, Pedu. Saya jemputlah tuan-tuan semua. Kok ada yang baru kali pertama dengar ke, yang baru tahu kata di Pedu ni pun baru ada pondok, bolehlah hadir pergi tengok di sana. Dan kita pun pada setiap Jumaat ada majlis pengajian, baca kitab Tafsir Nurul Ihsan dengan kitab yang saya terjemah, iaitu Tanbihul Alibba ila Maqasidi Hidayatil Azkiya, iaitu kitab tasawuf karangan Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir. Dan juga saya baca kitab yang saya karang, iaitu Asy-Syamil fi Khulasati Syama'il, cerita berkenaan dengan Nabi SAW. Jadi saya jemput tuan-tuan, kalau ada peluang rezeki boleh pergi ke pondok kita pada setiap Jumaat pagi, Jumaat. Di sini pun ada mengaji, no? Di sini pun ada juga. Apalah, mana-mana lah ada. Penting mengaji. Yang penting mengaji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tu sedikit pengenalan lah. Jadi kita malam ni cerita berkenaan dengan Sayyidil Wujud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya teringin, saya ni tak pandai nak ceramah. Bila sebut ceramah perdana tu, kita jadi ketak balik. Ceramah tak erti. Jadi kita baca kitab lah malam ni. Baca kitab, ambil apa yang ada dalam kitab yang ada depan saya ni, iaitu kitab Syaraful Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Qudwah Al-Wa'iz Abu Sa'din Abdul Malik Ibnu Abi Uthmana
Muhammad bin Ibrahim Al-Qarqushi An-Naisaburi, yang wafat pada tahun 406 Hijriah, maksudnya lebih kurang 1000 tahun yang dulu. Ini kitab diceritakan berkenaan dengan kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak dengar pada malam ni cerita berkenaan dengan fi sya'ni man amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ba'thihi sallallahu alaihi wasallam bi alfi sanah, iaitu berkenaan dengan orang-orang yang beriman dengan Rasulullah sebelum 1000 tahun Nabi lahir. 1000 tahun sebelum Nabi lahir dah ada orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qarqushi rahimahullah dalam kitabnya ini. Ini kitab ditahqiq, disyarah oleh guru saya yang mulia Maulana Syekh Sayyid Nabil Ghamri hafizahullah taala, yang mana hadis-hadisnya ditakhrij oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah taala. Jadi ini kibar, semua yang mengeluarkan kitab ni adalah minal kibar, di kalangan para ulama besar dalam ilmu hadis Nabi SAW. Ini cerita riwayat daripada, kita baca sanadnya. Qala haddatsana Abu Umar Muhammad bin Sahl bin Hilal al-Busti rahimahullahu ta'ala bi Makkah harrasaha Allah. Qala haddatsana Abu al-Hasan Muhammad bin Nafi' al-Quza'i bi Makkah. Qala haddatsana Abu Muhammadin إسحاق بن أحمد قال حدثنا أبو الوليد الأزرقي قال حدثني جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن محمد بن إسحاق قال, ini cerita dia, itu sanad hadis tadi. Qala, kata beliau, sara tubba'ul awal ila ka'bati wa arada hadmaha. Satu hari ada seorang lelaki ataupun pemimpin besar, raja Yaman, yang digelar Tubba' al-Awwal. Tubba' gelaran mereka pada zaman tersebut. Gelaran kepada raja pada waktu itu di Yaman dipanggil Tubba'. Seperti mana raja-raja di Rom dipanggil dengan Kaisar, Caesar dipanggil dalam bahasa Inggeris. Kalau di Parsi dipanggil Kisra. Kalau di Habsyah dipanggil Najashi. Kita pernah dengar cerita Najashi yang masuk Islam pada zaman Nabi SAW. Namanya Ashamah. Nama dia Ashamah, gelar dia Najashi. Najashi bukan nama dia. Dan Najashi adalah gelar dia. Macam kita di Malaysia, Sultan, Raja. Dan Tubba' adalah gelaran bagi Raja Yaman ketika tersebut, yang berlaku khilaf para ulama tentang nama beliau. Sebahagian mengatakan namanya adalah Hassan ibnu Tubba' ibni As'ad ibni Karbil Himyari. Sebagian kata namanya Hassan. Dia orang Arab. Jadi satu hari dia pergi ke Kaabah untuk meruntuhkan Kaabah. Ni bila ni? Sebelum Nabi lahir. Wa kana minal khamsati alladhina kanat lahumud dunya bi asriha. Dia termasuk salah seorang daripada 5 orang yang menguasai dunia pada ketika tersebut. Dia ada Kisra, ada Kaisar. Ni orang-orang besar, raja-raja besar pada waktu itu, macam Amerika, Rusia, China. Tubba' salah satu daripada pemimpin besar pada waktu itu yang menguasai dunia. Wa kana lahu wuzara, dan dia ada banyak menteri. Fakhtara wahidan wa akhrajahu ma'ah. Kalau dia nak pergi mana-mana, hari ini dia nak pergi, nak tengok kawasan dia, tempat jajahan dia, maka dia akan pilih seorang menteri untuk bersama dengan dia dalam perjalanan. Wa kana yusamma amarisa liyanzura ila mamlakatih. Jadi dia pergi dengan seorang menteri dia, nama menteri tersebut Amarisa. Nama menteri itu Amarisa. Ini nama orang dulu, untuk nak tengok kekuasaan dia dan juga pemerintahan negara-negara yang telah dia kuasai. Wa kharaja fi 100,000 wa 33,000 min al-fursan. Dia keluar dengan berapa orang? 100,000, 100,000, 33,000, 33,000. 133,000 tentera berkuda. Tuan bayang dia besar mana? Tentera dia besar mana? Keluar saja nak pergi tengok tempat ya, 133,000 tentera berkuda. Nah, sebenarnya kalau jalan tu, kalau perompak di jalanan tu pakai sembunyi habis lah. Cari mampus kalau keluar pergi tahan apa. Nah, 133,000.
wa mi'ati alfin wa salasata asyara alfan min ar-rijalah. Nah, lebih kurang tentera yang berjalan rajalah. Nah, rajalah maknanya yang berjalan kaki. Tentera pejalan kaki saja ada 1013, tak apa, mi'ata alfin, 100,000, 13,000, maksud 113,000. 133,000 tentera berkuda, 113,000 tentera berjalan kaki. Jalan kaki saja dah 113,000, naik kuda 133,000. Maknanya 200 berapa? 33 campur dengan 13 berapa? Ha? 44 lah. Ha, lebih kurang. Tu imam jawab. Malu kau orang. Ha. Lepas ni keluar universiti semua ni. Bukan semua lah, ada 3-4 orang termasuk Izzat ya. 144,000 orang keluar dalam perjalanan. Wa kana yadkhulu fi kulli baldatin. Cerita ni panjang tuan-tuan, tapi saya baca semua sebab mengambil berkat dengan hadis ni. Cerita ni boleh nah? Boleh dengar ke? Boleh nah, ada baca Arab terjemuh pula, baca Arab terjemuh ceramah boleh, tapi tak syok. Nah, dia ceramah aja dia dengar benda yang sama. Ada dengar benda lain sikit. Dengar malam ni yang ada riwayat dia. Ni kalau pok Wahabi nak cong kita pun kata ni ada riwayat kata. Hang pandai pada syekh ni. Nah, pada ulama ni yang karang kitab ni sila. Tak ada masalah. Wa kana yadkhulu fi kulli baldatin. Dia akan masuk pada setiap negara yang dia singgah. Wa kanu yu'azzimuna, dan mereka mengagungkan, memuliakan dia. Wa kana yakhtaru min kulli baldatin 'ashrata anfusin min hukama'iha. Jadi setiap kali dia masuk mana-mana negara, Tubak ni ada sifat dia yang bagus. Dia akan pilih 10 orang ulama dalam negeri yang dia singgah untuk ikut dalam perjalanan bersama dengan dia. Jadi tak tinggal ulama, bawa sekali dengan tok guru. Nah, hatta jaa ila Makkah, sehingga dia sampai di Makkah Al-Mukarramah. Wa kana ma'ahu 4,000 rajulin min al-ulama'i wal hukama'i alladzina ikhtarahum min buldani mukhtalifah. Jadi ketika dia nak masuk ke Makkah bersama dengan dia, dengan negeri yang dia dah singgah, apun Yaman hampir dengan Makkah Al-Mukarramah. Mungkin kampung-kampung pada waktu tersebut yang ramainya banyaknya kampung dan kabilah, menyebabkan dia mengumpulkan 4,000 ulama dan hukama, bijak pandai dan para ulama dikumpulkan bersama dengan beliau, berjalan daripada negeri-negeri yang berbeza. 4,000 orang ulama. Tadi dah 244,000 tentera bersama dengan 4,000 ulama bersama dengan beliau. Bila mana dia masuk ke Mekah, falam yataharrak ahlu Makkah wa lam yu'azzimuhu. Sampai di Mekah, orang Mekah tak layan. Dia pergi negara lain, semua orang layan. Nah, tak apa kaitan dengan Nabi ni malam ni. Kata cerita pasal Maulid. Ni nak cerita lagi, tak cerita tak habis lagi. Baru muka surat pertama. Cerita pasal Nabi muka surat yang ketiga. Ni kan. 2 lagi, 3 lagi. Kena sabar salah. Nak cerita pasal Nabi. Jadi sampai sahaja di Makkah Al-Mukarramah, orang Makkah tak layan. Tamam. Faghadiba alaihim. Maka raja ni marah, Tubak marah, wa da'a Amarisa. Dia panggil menteri dia nama Amarisa tadi, wa qala lahu kaifa sya'nu ahli hadhihi al-balad alladhina lam yahabuni wa lam yahabu askari. Ni apa kena dengan orang negeri ni? Tak takut langsung dekat aku, tak memuliakan aku dan juga tentera-tentera aku yang ramai ni. Depa ni siapa dia? Kaifa sya'nuhum wa atharuhum. Apa cerita tentang depa? Boleh tahu tak cerita tentang depa? Faqala al-waziru ayyuhal malik innahum qaumun arabiyyun jahilun la ya'rifuna syai'an. Jadi menteri dia kata apa? Wahai tuanku, ini orang Arab jahil, mereka ni orang-orang Arab jahil, tak tahu apa. La ya'lamuna syai'an. Wa inna lahum baitan yuqalu lahu Ka'bah. Dan depa ada satu rumah yang mereka ta'zim, yang mereka muliakan, namanya Ka'bah. Wa innahum mu'jabuna bih. Mereka sangat mengkagumi Ka'bah. Wa yasjuduna lit-taghuni wal asnami dunallah. Dan mereka menyembah kepada berhala yang ada di keliling Ka'bah, tidak menyembah Allah. Qala al-malik innahum mu'jabuna bihadzal bait. Malik tadi terkejut. Tubak kata, depa terkagum dengan rumah tu, Kaabah tu. Qala na'am. Ya.
Kata dia, Amarisa kata, ya betul, dia kagum dengan benda tu. Fanazala bi Batha Makkah ma'a askari. Dia pun turun duduk di kawasan yang rendah atau tinggi. Batha ni kawasan rendah kalau tak salah saya, di kawasan Makkah Al-Mukarramah, bersama dengan askarnya. Dia pun buat kemah di kawasan tu. Wa tafakkara fi nafsihi duna al-waziri wa duna an-nasi wa azama an ya'mura bi hadmi hadzal baiti. Maka dia pun pada ketika tu kata, apa ni, dalam riwayat ni disebut, Tubba' Hasan ni, raja ni, duk fikir seorang-seorang dalam kemah dia. Dia kata tak ada siapa pun tahu. Tentera dia pun dia tak habaq, wazir dia pun dia tak bagi tahu. Tak ada siapa tahu. Dia seorang saja duk fikir dalam hati dia, alangkah eloknya kalau saya namakan Kaabah ini dengan nama baru, dia kata dia. Wa anna alladhi yusamma Ka'bah yusamma Kharibah, kata dia. Daripada Kaabah kita buh nama Kharib. Kharibah maksudnya yang akan hancur, yang akan runtuh. Dia buh nama baru. Wa an yaqtula rijalahum. Kemudian dia kata, saya nak bunuh orang-orang Makkah. Wa yusabbi nisa'ahum. Dan saya akan jadikan perempuan-perempuannya sebagai hamba. Wa zarariyahum. Dan anak-anak mereka juga saya akan jadikan hamba. Ni niat dia dalam hati. Fa'aqadhahu Allahu bis-suda'i. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan balak kepada dia. Selepas dia niat tu saja, Allah turunkan kepada dia ujian. Diletakkan kepada dia dengan sakit kepala yang teruk, suda'. Wa fataha min aynayhi wa udhunayhi wa anfihi wa famihi ma'un muntina. Keluar daripada mulut dia, hidung dia, telinga dia, semua ni bahagian-bahagian yang ada lubang ni, keluar air yang sangat busuk. Lepas niat tu, dia tak cerita ke orang niat dia. Dia sakit kepala, keluar air-air busuk daripada mulut, hidung, mata, keluar semua. Falam yasbir ahadun indahu tarfata ainin min natanir rih. Tak ada seorang pun sabar dengan busuknya bau yang keluar daripada Tubba'. Dia raja, tentera ramai, orang pakat lari, busuk. Fastayqadha lidzalik. Maka dia pun jadi tak tahu nak buat macam mana. Nah, wa qala li wazir ijma' al-ulama'a wal atibba. Kata dia, kumpulkan ulama dan para atibba, para doktor, tolong kumpulkan mereka semua mai kat aku. Wa syawirhum fi amri, tolong bincang apa kena dengan aku ni. Sakit apa kena ni tiba-tiba ni? Tak ada kerja apa, tiba-tiba sakit kepala, keluar air busuk ni. Nah, fajtama'al atibba'u 'indahu. Para doktor pakat kumpul. Falam yasbir ahadun 'indahu tarfata 'ainin min ar-rih wa lam yumkinhum mudawatuh. Tak ada seorang pun boleh duduk dekat dia. Doktor hak duk biasa dengan benda busuk pun tak duduk kat dia. Punya busuk teruk pada bangkai lagi. Doktor kan biasalah dengan benda busuk, kalau tidak tak boleh jadi doktor. Tapi doktor tak tahan kali ni. Doktor kata tak boleh nak berubat dah, wahai tuanku. Faqala qad jama'atul hukama'a min buldanin mukhtalifah wa waqa'at li hadhihi al-'illatu wa lam yaqum ahadun fi mudawati. Ada aku kumpul semua doktor daripada semua negeri yang berbeza. Ni pakar-pakar semua ni. Hampa buat kerja apa, dia kata? Hampa kumpul tak boleh nak berubat aku, dia kata. Apa kata doktor? Faqalu bi ajma'ihim. Doktor-doktor jawab apa? Inna qaumun amruna dunia. Kami ni kaum yang boleh urus urusan dunia. Wa hadha amrun samawi. Tengok doktor jawab zaman tu. Yang berlaku kepada tuanku ni bukan urusan dunia. Ini urusan langit. Faham tak? Ini Allah yang turun balak. Depa sendiri sebut yang tu. Ni bukan lagi ubat daripada dunia ni. Ubat dia mesti daripada langit juga. Bukan kata Allah Ta'ala di langit. Nah, yang salah faham. Tu Wahabi tu. La nastati'u radda amri sama. Kami tak mampu untuk menolak urusan langit, katanya. Ni kata depa lah. Doktor ni jawab. Washaddal amru 'ala al-malik fatafarraqa an-nasu wa amarahu kulla sa'atin kana yashtaddu hatta aqbala al-lail. Jadi dia makin teruk sampailah datangnya malam. Waja'a ahadul ulama'i ila wazirihi wa qala inna baini wa bainaka sirra. Datang seorang ulama jumpa dengan wazir Amarisa tadi. Ulama ni kata kepada Amarisa, dengan aku dengan hang ada rahsia, dia kata. Aku nak cerita dekat hang satu benda. Wa huwa in kana al-maliku yasduqu li fi kalamihi wa ma nawahu 'alajtuhu. Apa dia rahsia dia? Kalaulah raja yasduqu li, percaya dengan aku, pada ucapan
yasduqu li fi kalamihi wa ma nawahu, maksudnya dia benarkan, maksudnya dia kena cerita apa yang telah dia niat dalam hati dia, yang telah dia sembunyikan, tak cerita dekat orang, dia kena cerita dekat aku, maka aku akan ubat dia. Maksudnya raja kena terus terang dekat aku, dia ada rahsia yang dia simpan, yang dia kena cerita dekat aku, baru aku akan ubati dia. Fastabsyara al-waziru bidzalik, wazir Amarisa seronok waktu tu, dia kata alhamdulillah ada ubat. Terus dia masuk jumpa dengan raja, dan bila sampai kepada raja, kata dia, inna rajulan minal ulama zakara in sadaqal maliku lahu ma nawahu fi qalbihi wa lam yaktumhu syai'an minhu alajtuhu. Dia ulang balik apa yang ulama tu kata. Kata, wahai tuanku, ada seorang alim datang jumpa dengan saya, dia bagi tahu, kata, kalau tuanku tidak sembunyi apa yang ada dalam hati tuanku dan apa yang tuanku niat, dia akan ubati tuanku. Nah, dan kata, fastabsyaral maliku bidzalik, Tubba' seronok, gembira dengan berita tadi, wa adzina lahu biddukhuli alaihi, maka dia izinkan ulama tadi masuk bertemu dengan dia. Fadaqala faqal baini wa bainaka sirran uridul khulwatah, saya ada rahsia dengan tuanku, jadi saya nak berdua-duaan dengan tuanku saja, saya tak mau orang lain ada, minta orang lain keluar. Termasuk Amarisa lah, menteri paling rapat ni pun kena keluar sekali. Maka raja pun suruh keluar. Bila duduk berduaan dengan raja Tubba' tadi, ni orang besar ni, nah, salah seorang daripada 5 orang yang paling agung dalam dunia waktu tu. Dia hebat lah ni. Dia faham tak? Qala lahu hal nawaita fi hadzal baiti amran. Raja ni pun ditanya oleh ulama tadi, alim tadi, ulama jama'. Alim seorang lah. Alim ni tanya, wahai tuanku, adakah kamu niatkan sesuatu kepada Kaabah? Qala na'am, ya, saya niat benda tak elok. Dia kata, qad nawaitu an ukharriba hadzal bait, saya niat untuk hancurkan rumah Allah Ta'ala, wa aqtul rijalah, dan saya berniat untuk membunuh orang Mekah. Faqala inna waja'aka wa bala'aka min hadha. Ulama ni kata, alim ni kata, wahai tuanku, sesungguhnya sakitmu tadi adalah daripada niatmu tersebut. I'lam anna sahiba hadzal baiti khawiyun ya'lamul asrar. Kamu kena tahu bahawa Tuhan pemilik kepada Kaabah tersebut mengetahui rahsia-rahsia yang ada dalam hatimu. Fa akhraja fi qalbika jami'a ma hamamta bihi min adha hadzal baiti. Au fa ukhrija, minta fa akhraja, fa ukhrija, maka dia keluarkan daripada hatimu seluruh apa yang kamu inginkan. Busuk yang keluar daripada mulutmu ni, itulah busuknya niat kamu. Faham? Busuk niat tadi dizahir dengan bentuk zahir, keluar kot telinga, keluar kot mata, keluar kot hidung, keluar kot mulut. Itu adalah kerana busuknya apa yang kamu niat terhadap Kaabah. Walaka, dan kalau kata kamu mengeluarkan apa yang ada dalam hatimu, niat yang kamu keluarkan tadi, falaka khairai dunia wal akhirah, kamu akan dapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Qala al-malik af'alu, kata Malik, ya, saya akan buat, saya akan keluarkan niat yang saya tak baik tadi ni, saya tak akan hancurkan Kaabah, saya tak akan lakukan yang tidak baik kepada orang-orang di Makkah. Qad akhrajtu jami'al makruhati min qalbi, saya telah keluarkan seluruh kebencian daripada hati saya, dan kepada negeri tersebut, wa nawaitu jami'al khairati wal ma'rufati, dan saya niatkan seluruh kebaikan kepada negeri tersebut dan juga kepada Kaabah Allah Subhanahu wa taala. Qala falam yakhruj al-alim min 'indihi hatta bara'a min al-'illati. Ni disebut oleh rawi ni, apa dia kata? Tidaklah alim tadi keluar daripada tempat pertemuan dengan raja, melainkan Allah dah sembuhkan dia ketika tu juga. Waktu tu juga sembuh. Barakah. Kerana niat baik dengan Makkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afahu Allah jalla jalaluhu bi qudratihi, Allah sembuhkan dia. Fa amana billahi min sa'atihi, dan dia beriman kepada Allah pada waktu itu juga. Wa kharaja min manzilihi sahihan ala dini Ibrahim alaihi salam, dia keluar daripada tempat tinggal dia tu, daripada kemah dia tu, dalam keadaan sihat sejahtera, tak ada sakit apa, hilang semua busuk-busuk tadi, dan hilang sakit kepala dia, dan dia beriman dengan agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa qala'a ala Ka'bah sab'ata athwab, kemudian dia buat apa pula? Dia masukkan dan dia pakaikan Kaabah dengan 7 pakaian. Ini orang pertama yang memakaikan kelambu Kaabah. Ni kalau tuan-tuan pergi Mekah boleh ceritalah ni. Lebih tengok kelambu saja ya.
Kelambu ni siapa buh? Raja Saudi buh ke? Tak, siapa mula buh? Ni Tubak ni. Selepas dia sembuh daripada sakit dia, maka dia memakaikan kepada Kaabah dengan 7 pakaian. Wa huwa awwalu man kasal baita. Dia orang pertama yang memakaikan kiswah Kaabah. Ni orang pertama pakai. Tubak al-awwal, raja Yaman yang pertama. Wa da'a ahla mamlakatih wa amarahum bihifdzil Kaabah. Dan dia panggil semua orang yang berada di bawah kekuasaan dia untuk menjaga Kaabah al-Musharrafah. Dia sampai bagi arahan, ini negeri kena jaga, Kaabah ni kena jaga. Wa kharaja huwa ila Yathrib. Kemudian setelah selesai dia mentazimkan dan juga memuliakan bumi Makkah al-Mukarramah, dia pun keluar ke Yathrib, pergi ke Yathrib. Yathrib ni Madinah al-Munawwarah. Nabi SAW larang panggil Yathrib. Ini zaman dulu dipanggil Yathrib. Dan ada hadis Nabi melarang memanggil Madinah dengan Yathrib. Nabi kata ini bukan Yathrib, ini adalah Madinah Taibah, kata Nabi. Ini negeri yang mulia. Jangan panggil Yathrib. Yathrib ni tempat buang penyakit, tempat berpenyakit. Lepas tu bila Nabi masuk negara Madinah, tidak ada lagi penyakit. Yang dulu ada taun di situ, ada penyakit yang berbahaya. Kalau masuk akan boleh mati. Orang-orang pedagang pada zaman dahulu kalau lalu di Madinah, mereka berhenti kencinnya. Lepas tu lari keluar cepat-cepat, takut. Ketika Nabi masuk, sebahagian sahabat jatuh sakit, yang ada sebahagiannya hampir wafat. Maka Nabi menghalau penyakit tersebut, dan dilihat penyakit tadi keluar daripada bumi Madinah al-Munawwarah. Sebahagian mengatakan seperti awan hitam yang keluar daripada Madinah. Sebahagian mengatakan bahawa seorang sahabat bila dia balik bertemu dengan seorang perempuan kulit hitam yang kusuk masai, rambut panjang. Bila temu dengan Nabi, Nabi tanya, kamu jumpa tak sesuatu tengah jalan waktu sebelum masuk ke Madinah? Kata dia, saya jumpa dengan seorang perempuan yang kulitnya hitam, rambutnya kusuk masai. Dan kata Nabi, itulah penyakit di dalam Madinah, dia telah keluar daripada Madinah. Penyakit berjasad, macam jin. Nabi kata dia keluar dah. Dia pergi ke mana? Pergi ke Rabigh. Rabigh salah satu tempat untuk kita niat miqat. Kalau kata orang daripada Iraq, kalau tidak salah saya, mereka akan niat di Rabigh. Di situ tempat niatnya orang, miqatnya orang-orang daripada Iraq, kalau tak salah saya lah. Silap-silap ingat lupa. Di situ di Rabigh lah penyakit tadi dihalau. Tamam? Ini Yathrib. Jadi kawan ni, Tubak ini keluar ke Yathrib. Wa Yathrib buq'atun fiha 'ainun min ma. Di Yathrib ada satu tempat yang ada air. Laisa fiha bina'un wala nabtun wala ahadun. Tak ada orang di situ, tapi ada tempat mata air. Dan dia pernah sampai di Yathrib, dia korek telaga, dan telaga tu sampai lah ada. Dia panggil Bi'ru Malik, dia panggil telaga raja. Saya pun tak pernah sampai telaga tu. Kalau tuan-tuan pergi ke sana, cuba tanya, tengoklah orang di sana. Tanya Bi'ru Malik ni di mana. Bi'ru Malik itu telaga yang dikorek oleh Yathrib, oleh Tubak al-awwal. Baik. Fanazala ala ra'sil 'ain ma'a askari. Dia pun turun dekat mata air tersebut bersama dengan tenteranya. Fajama'al ulama'u wal hukama'u alladhina kanu ma'ahu min alladhina ikhtarahum min buldanin mukhtalifah, wa ra'isul ulama'i al-'alimun nasihu syafiqu li dinillahi alladhi a'lama al-malik bi sya'nil ka'bati. Dan bersama dengan beliau askarnya, para atibba ulama'nya dan juga sebagainya. Dan rais ulama', ketua ulama' tu adalah seorang yang sangat memberi nasihat yang baik kepada raja. Dialah yang telah memberikan petunjuk kepada raja untuk bertaubat, dan dialah yang telah menyebabkan raja beriman dengan Allah, dan dialah yang telah menyebabkan raja itu, Tubak tadi, beriman dengan agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia jadi ketua ulama' waktu itu. Wa ukhrijal malik min balaihi bihusni niyatihi fi sya'nil Ka'bah. Dan dialah yang mengeluarkan raja tadi dengan baiknya niat tadi daripada balak dan penyakit yang telah menimpa kepada raja. Summa innahum ijtama'u wa tashawaru. Kemudian mereka berkumpul ketika sampai di Yathrib. Fa'tazala min baini 4,000 wa 400 minhum sahibuhu annahum la yakhrujuna min zalikal maqam wa in darabahumul malik wa qatalahum wa qaradahum wa haraqahum wa ja'u bi jumlatihim wa waqafu bi babil malik wa qalu inna kharajna min buldanina wa tufna ma'al malik zamanan wa ji'na hadzal maqam ila an namuta fihi fa inna qad aqadna alla nakhruja min hadzal maqami wa in qatalna wa harraqna. Tuan faham? Faham tak baca ni?
Dia kata apa? Bila raja dia nak keluar daripada negeri Yathrib, daripada Madinah, mereka berkumpul. Berapa orang? Daripada 4,000 ulama tadi ni, ada beberapa ulama, ratusan juga, berkumpul dan mereka tak mau keluar. Mereka kata, kami tak akan keluar daripada negeri ini walaupun kami dipukul, walaupun kami dibunuh, walaupun kami dibakar sekalipun. Kami tak akan keluar daripada negeri ini. Dan mereka duduk di depan pintu rumah raja, pintu kemahnya raja, tempat raja duduk, dan mereka kata, kami tak akan keluar. Kami dah keluar bersama dengan tuanku. Tufna buldan, kami dah berjalan di negara-negara bersama dengan tuanku. Sampai di tempat ini tempat terakhir kami akan jalan. Kami tak akan pindah lagi daripada tempat ini. Kami tak akan keluar, kata dia. Faqala al-malik lil wazir. Salah seorang daripada yang tak mau keluar tu siapa dia? Raisul ulama. Tu ketua ulama tadi yang ubat raja. Raja mana boleh dah kawan ni tukang ubat dia. Ni tok wali besar. Takkan tiba-tiba nak tinggal dia. Dia naklah kalau boleh dia pun dekat juga dengan tok guru ni. Jadi bila tok guru ni pun tak mau keluar juga, faqala al-maliku lil wazir unzur ma sya'nuhum. Maka Malik kata, raja kata kepada menteri dia, Arisa tadi, tolong tengok apa yang mereka inginkan. Kenapa mereka tak mau keluar daripada negeri ini? Yamtani'una 'anil khuruji ma'i wa ana ahtaju ilaihim wa la astaghni anhum. Dia tak mau keluar lagi dengan kami, dengan kita. Sedangkan saya memerlukan dia. Nah, saya perlukan kepada bimbingan dia. Dia pula tak mau keluar dengan kita dah. Wa ayyu hikmatin fi nuzulihim fi hadzal maqam wa ikhtiyarihim dzalik. Dan apa hikmah mereka memilih untuk duduk di tempat ini, tidak mau keluar daripada negeri ini. Faqarajal wazir wa jama'ahum. Menteri pun keluar, Amarisa panggil para ulama ni kumpul dengan dia. Dan diceritakan tentang ucapan raja, faqalu lil wazir mithla ma qalu lil malik. Faqala al wazir famal hikmatu fi dhalik. Dia jawab yang sama. Kalau kami dihalau pun kami tak akan keluar. Kalau kami dibakar pun kami tak akan keluar. Kamu dipukul pun kami tak akan keluar. Kami digergaji pun kami tak akan keluar. Kharadahum maksudnya digergaji kepala kami. Kami tak akan keluar. Maka ditanya, fama hikmatu fi dhalik. Apa hikmah kenapa kamu tak mau keluar? Faqalu i'lam ayyuhal wazir. Tengok jawapan dia. Tuan-tuan tengok apa jawapan dia. Wahai wazir, wahai menteri, sini azan ke? Terus. Terus no? Boleh terus ke ni? Boleh terus no? فقال أيها الوزير اعلم أيها الوزير أن شرف هذا البيت وشرف هذه البلدة بسبب شرف الرجل الذي يخرج يقال له محمد. Tengok, ini 1000 tahun yang dulu. 1000 tahun yang dulu, bukan 1000 tahun yang dulu ni. 1000 tahun sebelum Nabi lahir. Maknanya 2000 tahun yang dulu. Jadi apa kata, sesungguhnya kemuliaan negeri ini, kemuliaan hadzal bait, Ka'bah al-Musharrafah yang tuanku muliakan, dan kemuliaan negeri ini adalah disebabkan kerana kemuliaan seorang lelaki yang akan keluar yang namanya Muhammad. Imamul Haq, beliau adalah Imam Al-Haq, sahibul qadib wan naqah, pemilik kepada al-qadib wan naqah, pemilik unta, sahibut taji wal hirawah, sahibul qur'ani wal qiblah, sahibul liwa'i wal mimbar, sahibu qawli la ilaha illallah, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu ila hahuna. Terkejut kita. Tempat maulidnya di Makkah al-Mukarramah, tempat hijrahnya di negeri ini. Fatuba liman adrakah, beruntung orang yang bertemu dengannya. Wa amana bihi, beriman dengannya. Wa kunna ala raja'in an nudrikahu au yudrikahu au yadrukuhu auladuna. Kami berharap kami dapat bertemu. Kalau kami tak bertemu, anak-anak kami bertemu nanti. Jadi kami tak mau keluar dari sini. Falamma sami'al waziru maqalatihim hamma an yuqima ma'ahum. Menteri bila dengar tu dia pun teringin juga, kata, kalau gitu aku pun tak mau keluar, kata. Aku pun nak duduk juga di sini tunggu dia. Tunggu yang disebut namanya sebagai Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa waqtur rahil amara al-malik an yartahilu. Bila sampai waktu nak pergi dah, semua nak berangkat berjalan, maka raja kata, jom berjalan dah, depa tak mau ikut, nak buat macam mana? Faqalu bi ajma'ihim la nartahil. Orang ramai pakat jawab semua, kalingan tentera-tentera, rupanya menteri bercerita kat depa,
Semua pakat angkat tangan kata kami tak mau pi. Kalau raja nak pi lah, kami tak mau pi. Oh, mampu. Nah, waqad akhbarana al-wazir bi hikmati maqamina hahuna. Wazir telah maklum kepada kami, Amarisa telah maklumkan kepada kami hikmahnya berada di negeri ini, di Madinah Al-Munawwarah. Kami tak mau keluar. Fada'al maliku al-wazira wa qala lahu lima lam tukhbirni bi maqalatil qaum. Kenapa kamu tak bagi tahu dekat aku apa yang kamu cerita dekat kaum? Faqala qad azamtu 'ala al-maqam ma'ahum wa qiftu alla tad'an. Ya tuanku, saya ni maklum dah kepada mereka dan saya pun teringin nak duduk di sini. Kalau saya cerita kat tuanku, saya bimbang tuanku halang saya untuk duduk di sini. Jadi saya pun tak ceritalah kat tuanku. Dia kata. Dan apa ni, kata dia sebab itulah saya tak cerita. Falamma sami'al malik minhu tafakkara an yuqima ma'ahum sanatan. Maka raja bila dengar macam tu, cerita yang sedemikian, kata dia kalau begitu, saya pun tunggu sekali lah. Dia kata. Saya pun nak tunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata saya akan tunggu dalam masa setahun kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajaan an yudrika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dapat bertemu dengan Nabi Muhammad. Wa amara al-maliku an yabnu 400 darin. Raja arahkan bina 400 buah rumah. Likulli wahidin min ulaika al-ulama'i daran. Dan setiap ulama tadi ada satu rumah didapatkan. Kerana ada 400 ulama yang tak mau keluar tu, 400 ulama tadi dibina rumah kepada mereka dalam Madinah. Washtara likulli wahidin minhum jariyah, dibeli seorang, dihadiahkan kepada mereka dengan seorang hamba perempuan. Wa ataqahum wa zawwajaha minhu, dibebaskan hamba-hamba yang dibeli, dikahwinkan hamba-hamba tadi dengan ulama-ulama tersebut, 400 orang tadi. Wa a'ta kulla wahidin minhum ata'an jazila, diberi pula dengan kewangan yang banyak setiap seorang. Wa amarahum an yuqimu fi dhalikal mawdi' ila waqti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan raja arahkan duduk di negeri ini sampai datang Nabi Muhammad. Bagi duit, bagi semua, masuk lengkap, jangan keluar pada negeri ini. Wa kataba kitaban wa qatamahu bizahab. Maka raja tadi menulis surat. Ni Raja Tubba tulis surat dan dicop surat tadi dengan emas. Wa dafa'al kitaba ila al-alim alladhi nasahahu fi sya'nil Ka'bah. Surat tadi dibagi kepada alim yang menasihati dia tentang Kaabah, alim, ketua ulama tadi. Wa amarahu an yarfa'al kitaba ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in adrakahu. Dan Tubba mengarahkan untuk surat ini diserahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia bertemu dengan Nabi Muhammad. Wa illam yudrikhu dafa'ahu ila auladihi. Kalau dia tak bertemu, bagi kepada anak dan anak cucu dia sampailah temu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusi lahum bimithli dhalik wa kadzalika ila auladihi abadan ma tanasalu hatta yakhruja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dinasihati dan diwasiatkan surat ini kena sampai kepada Nabi. Wa kana fil kitabi, apa tulisan surat ni? Tubak Arab. Dia tulis apa? Amma ba'du ya Muhammadu sallallahu alaika. Tengok dia tulis awal lagi. Ini surat tulis 1000 tahun sebelum Nabi lahir. Ya Muhammadu sallallahu alaika inni amantu bik. Saya beriman denganmu ya Rasulullah. Wa bi kitabika alladhi anzalallahu alaika, dan kepada kitab yang telah diturunkan Allah kepadamu. Wa ana ala dinika wa sunnatik. Saya di atas agamamu dan sunnahmu. Wa amantu bi rabbika wa rabbi kulli syai', dan saya beriman kepada Tuhanmu dan Tuhan seluruh sesuatu. Wa bi kulli ma jaa min rabbika min syara'il imani wal islam, dan saya beriman dengan seluruh yang datang daripada Tuhanmu, daripada syara'i iman dan Islam. Wa ana qabiltu dzalik, saya terima perkara tersebut ya Rasulullah. Fa in adraktuka fa biha wa ni'mat. Kalau saya bertemu denganmu ya Rasulullah, fa biha wa ni'mat. Ini nikmat yang agung. Wa illam udrika fashfa'li yaumal qiyamati wa la tansani fa inni min ummatikal awwalin. Kalau saya tak sempat bertemu denganmu ya Rasulullah, syafaatilah aku pada hari kiamat nanti. Jangan dilupakan aku, sesungguhnya aku di kalangan umatmu yang pertama. Wa bay'atuka qabla maji'ik, dan saya telah berbai'ah kepadamu sebelum kamu datang.
wa qabla irsalillahi iyyaka, dan sebelum kamu diutus oleh Allah, wa ana ala millatika wa millati Ibrahim abika khalilillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya di atas agamamu, saya di atas agama bapakmu Ibrahim khalilillah, wa qatamal kitaba bizzahabi wa naqasha alaihi lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah. Ayat tu dah tulis dah. Dia tulis ayat ni, dan ayat ni disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah. Dicop surat tadi, wa kataba ala unwanil kitab, dan kitab tadi dilipat, ditulis surat dia apa dia? Ila Muhammad ibn Abdullah khatamin nabiyyin. Dia kenal dah Nabi SAW, disebut nama Nabi penuh kepada Nabi Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdullah khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa rasuli rabbil alamin salawatullah alaih, min tubba'il awal Himyar ibni Warda' amanatullah fi yadi man waqa'a ilaihi an yuwassilahu ila sahibi. Kata dia, ini amanah daripada Allah untuk sampaikan surat ini kepada sahibi hadal kitab, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Tubbah menulis kitab tulisan ini dan disimpan. Wa dafa'al kitaba ila ar-rajulil 'alim alladhi nasaha lahu fi sya'nil ka'bati wa amarahu an yahfazah. Dibagi surat ni kepada ulama alim tadi, disuruh kepada dia untuk simpan. Selepas setahun, Tubbah keluar daripada bumi Yathrib. Kerana dia tunggu setahun Nabi tak sampai-sampai. Bila dia keluar, kharaja Tubbah wa sara hatta mata bi Ghalsan, baladun min buldanil Hind. Sampai dia di Ghalsan, salah satu negeri daripada negeri-negeri India. Beliau wafat di sana. Wa minal yaumil ladzi mata fihi Tubbah ila yaumil ladzi wulida fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alf sanatin. Tempoh kematian Tubbah dengan lahirnya Nabi Muhammad 1000 tahun. 1000 tahun beliau telah tulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah menunggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ziyadata fiha wala nuqsan. Cukup 1000 tahun. Dalam kitab ini tulis cukup 1000 tahun. Tidak kurang, tidak lebih. Cukup 1000. Thumma inna ahlal madinati alladhina nasaru Rasulullah min awladi ulaika al-ulama'il 400 alladhina sakanu dawri Tubba'il awal ila ba'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu siapa yang membantu Nabi di Madinah? Yang membantu para sahabat Nabi di Madinah, golongan Ansar, adalah anak-anak cucunya para ulama yang berada di Madinah menunggu Nabi datang dulu. Kebaikan datuk-datuk mereka sampai kepada cucu-cucunya. Cucu pun kasih dengan Nabi SAW. Kenapa? Kerana datuknya dulu dah ingat Nabi SAW. Kita ni kurang-kurang, bagilah, kalaupun orang panggil apa, bagi dalam hati kita ni ada cinta dengan Rasulullah, kurang-kurang nanti cucu-cucu kita nanti ni akan ada perasaan tadi dengan baginda Nabi dan tak akan putus insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Walamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'u bi khurujihi istasharu fi isalil kitab ilaihi. Bila mana Nabi nak berhijrah ke Madinah dan orang-orang di Madinah mendengar berita Nabi nak datang ke Madinah, mereka berkumpul dan berbincang. Siapa dia? Anak-anak cucu ni. Ni waktu Nabi dah lahir. Pakat kumpul bincang balik untuk sampaikan surat ini kepada Nabi. Fa asyara alaihim Abdurrahman ibn Auf an ikhtaru rajulan thiqah. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf memilih untuk dipilih salah seorang dari kalangan mereka yang dipercayai untuk bawa surat ni. Fakhtaru rajulan yuqalu lahu Abu Layla. Ada seorang lelaki namanya Abu Layla. Dia salah seorang daripada keturunan tersebut. Abu Layla diminta untuk bawa surat tadi kepada Nabi. Dan dia termasuk di kalangan Ansar, para sahabat Ansar. Dafa'u ilaihi al-kitaba wa kharaja min al-Madinah ala tariqi Makkah fawajada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi qabilati Bani Sulaim fa'arafa Rasulullah wa da'ahu faqala anta Abu Layla. Waktu ketika Abu Layla datang bawa surat tu, dia buh dalam jubah dia. Dia sampai kat Nabi, tengok Nabi duduk kampung Bani Sulaim. Sampai-sampai kat situ tengok Nabi SAW, dia tengok Nabi, Nabi tengok dia. Nabi panggil, "Mai tak? Kamu Abu Layla?" Ni kali pertama jumpa. Kali pertama jumpa dengan Rasulullah. Nabi kata, "Kamu Abu Layla?" Dia kata, "Na'am."
Ya, saya Abu Laila. Lepas tu Nabi kata lagi, wa ma'aka kitabu Tubba' al-awwal. Kamu bawa surat Tubba'. Nah, dalam poket kamu. Kan kata apa kata? Wa baqiya ar-rajul mutafakkiran. Dia pun jadi, siapa dia ni? Boleh tahu pula surat duduk dalam poket. Zaman tu mana ada handset, mana ada Facebook, duk tulis kata saya dalam perjalanan nak pi ni hantar surat kat Rasulullah ni. Mana ada waktu tu. Kau Rasulullah terbaca dia punya status dia ke? Tak ada. Dan tu panggil dia. Wa zakara fi nafsihi inna hadha min al-ajaib wa lam ya'rifu. Dia ni ajaib ni, dia kata. Aku tak kenal dia. Dan dia pun tak kenal aku, tapi dia boleh sebut nama aku dan dia boleh tahu apa yang aku bawa. Wa qala man anta fa inni lastu a'rifu fi wajhika athar as-sihr. La a'rifu fi wajhika athar as-sihr. Kamu siapa dia? Kata Abu Laila. Saya tak tengok pada wajah kamu ni ada kesan sihir. Maknanya kamu ni bukan tukang sihir. Tukang sihir ni dia muka dia. Dia bubuh macam-macam kat muka dia. Dan nak buat sihir kan. Orang kalau tukang sihir ni, Tok Bomo kalau jenis tak betul ni, dia ada rupa parah dia jenis lain sikit daripada Tok Bomo betul. Tok Bomo semayang, Tok Bomo kalau kata jenis zikir, wirid, dia lain muka dia dengan Tok Bomo jenis tak semayang. Boleh? Lain dia. Jadi bila tengok dia kata, lah, aku tak kenal, kata wajah kamu ni orang penyihir, kata dia. Wa tawahhama annahu sahir. Dia duk ingat kata Nabi ni tukang sihir. Faqala la bal ana Muhammad Rasulullah. Dia kata tak, bukan aku tukang sihir, bahkan aku adalah Muhammad Rasulullah. Hatil kitabah. Bagi kitab tu kat aku, tulisan tu. Fa fataha ar-rajul rahlahu wa kana yakhfi al-kitabah. Dia pun buka. Rupanya dia sembunyikan kitab, bukan dalam baju, minta maaf, dalam kenderaan dia. Fa akhrajahu wa dafa'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa dafa'ahu ila Ali bin Abi Talib fa qara'ahu alaihi. Dan diberi surat tadi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lah yang baca surat tersebut. Falamma sami'a Rasulullah kalama Tubba', bila mana didengar kalam Tubba' yang dibaca tadi, yang kita baca dah tadi ni, amma ba'du, yang disebut apa dia? Ya Muhammad sallallahu alaihi inni amantu bika sampai habis. Maka setiap kali mendengar ucapan tadi, Nabi kata apa? Marhaban bil akhis salih. Marhaban bil akhis salih. Marhaban bil akhis salih. Seolah-olah Nabi sedang menyambut Tubba' pada ketika itu. Nabi kata, selamat datang kepada saudaraku yang salih. Selamat datang kepada saudaraku yang salih. Selamat datang kepada saudaraku yang salih. Seolah Nabi menyambut surat tadi seperti Tubba' berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara Aba Laila birruju' ila al-Madinati. Maka Sayyidina Abu Laila diarahkan oleh Nabi untuk balik ke Madinah. Faraja'a wa basyara al-qauma. Dia pun balik dan cerita berita gembira tadi kepada umat. Fa'atahu kullu wahidin minhum ata' ala tilka al-bisyarah. Setiap kali bila dia balik, dia cerita berita tu, setiap kali sampai berita tu, orang akan bagi hadiah dekat dia. Ni orang, masya-Allah, tabarakallah. Orang Madinah macam tu sifat dia. Dapat berita gembira bukan dengar saja, dia bagi hadiah pula ke orang yang bawa berita gembira. Kamu bawa berita gembira tentang Rasulullah, ini hadiah kepada kamu. Sebab tu waktu Maulid, orang-orang Makkah, orang Madinah zaman dulu, orang Mesir, mereka akan bagi hadiah kepada orang kerana gembira pada hari Maulid Nabi SAW. Jadi kita kalau nak bagi gembira dengan dengarnya Maulid, kita akan bergembira dengan memberikan hadiah kepada orang-orang yang kita kasih. Kena buat macam tu. Dengar cerita Maulid malam ni, balik lagi beli hadiah dekat orang rumah kita. Belilah apa-apa buah tepi-tepi tu. Belilah nasi goreng pun tak parah. Ini pun tanya dia, makan dah tadi ni, nasi kena tambah pula ni. Ni nasi Maulid kata dia. Ni nasi Maulid tadi, dengar berita gembira, cerita dekat masjid tadi, ini hadiah saya bawa balik bagi dekat kamu. Macam tu sifat mereka. Wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu ahlu qabail an yanzila ila alaihim. Bila mana Nabi datang, maka ahlu qabilah pakat minta untuk Nabi duduk di rumah mereka. Kan dicerita dalam sirah, Nabi bila sampai, orang pakat berebut nak suruh Nabi duduk di rumah mereka. Yang Nabi kata kepada para ahli Madinah, tinggalkan qaswa. Qaswa, Nabi naik qaswa unta Nabi SAW. Nabi kata utrukuh, tinggalkan dia. Kenapa? Karena dia bergerak dengan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dia akan berhenti di tempat yang diredai oleh Allah. Maka bila mana mereka datang dan da'uhu fa innaha ma'murah. Tengok ni Nabi sebut, da'uha fa innaha ma'murah. Mereka nak ikat unta Nabi qaswa,
Tapi Nabi kata tinggalkan dia, da'uha fa innaha ma'murah. Dia diarahkan oleh Allah, dia akan disusun oleh Allah. Allah yang akan susun dia nak duduk kat mana. Tak mana dia berhenti situ, aku akan berhenti, kata Nabi. Ni nak bagi apa? Nak bagi tak berasa hati. Nampak Allah Ta'ala tok elok dah. Kalau Nabi pergi berhenti rumah seorang ni, orang ni berasa hati. Dan Nabi kata tak, nanti akan berhenti unta ni sendiri, maka aku akan duduk di rumah yang unta tadi berhenti. Dan tempat yang paling kena berhenti sepatutnya rumah adik-beradik lah. Kita pergi kampung orang, ada adik-beradik kita dekat situ, dan adik-beradik tu pula memang senang untuk terima kehadiran kita. Tiba-tiba kita pergi tidur rumah orang lain. Nah, adik-beradik tu akan kata apa? Amboi, ada adik-beradik pun macam tak ada adik-beradik awak rumah kita tak boleh tidur ke? Jadi kata itu pula kan. Jadi Nabi kata tak boleh. Kalau Nabi tolak, berat. Baik Nabi serahkan. Dan sampailah ke rumah Dar Abi Ayyub fabarakat. Sampai ke rumah Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Cerita kita ma'ruf, ceritakan tentang bagaimana adab Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abi Ayyub daripada Bani Najjar. Bani Najjar adalah keturunan sebelah bapaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Najjar tempat Nabi pernah bersama dengan keluarganya, bukan bapa Nabi, minta maaf, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga belah minta maaf, betul, keluarga Hashim. Sayyidina Hashim, datuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahwin dengan Sayyidatina Salma. Sayyidatina Salma nenek Nabi kita Muhammad, ibu kepada Sayyidina Syaibatul Hamd, iaitu siapa dia? Abdul Muttalib, datuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi datuk Nabi kita dibesarkan di kampung tersebut, dengan kampung Bani Najjar. Bani Najjar kampung siapa? Ni Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari. Kita kena tahu sirah tersebut, cerita tadi, baru kita akan dapat faham kenapa Nabi berhenti rumah Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari. Bila unta tadi berhenti, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dari Abi Ayyub. Nabi turun di rumah Sayyidina Abi Ayyub. Wa Abu Ayyub kana min auladil alimin nasih litubba' min sya'nil Ka'bah. Abi Ayyub adalah keturunan kepada alim nasih yang telah menasihati Tubba' agar dia bertaubat daripada niat dia yang buruk terhadap Kaabah. Dulu ni 1000 tahun dulu, dia cucu dia. Jadi titih juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu yantazirunahu, kesemua mereka menunggu Rasulullah. Wa hum min auladil ulama alladhina sakanu Yathrib fi dawri Tubba' allati bana lahum, wad daru allati nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha hiya ad-darul lati bana Tubba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu rumah tempat Nabi berhenti itu, kita baca dalam sirah, itu rumahnya Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari sebenarnya hanya penjaga rumah tersebut. Rumah itu adalah dibina oleh Tubba' Al-Awwal 1000 tahun dulu. Dia telah bina untuk Rasulullah SAW. Dia buat berapa ratus rumah? 400 satu rumah. 400 untuk ulama, sebuah rumah ni untuk Nabi SAW. Dia dah bagi siap dah, ini rumah Rasulullah kena duduk di sini nanti. Dan dia tak bagi tahu. Dan bila Nabi sampai, Nabi kata, da'ha fa innaha ma'murah. Tinggalkan unta ni nanti dia akan tahu di mana tempat dia pilih. Maka Allah memilih dengan niatnya Tubba'. Dia membina rumahnya wakaf untuk Nabi. Nabi ditinggal dan datang ke rumah tersebut. Dan Nabi duduk di rumah tersebut dan mendapatkan barakah kepada Sayyidina Tubba' radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam. Moga-moga Allah Ta'ala berkati mereka semua, berkat kecintaan mereka kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, ketika apa kita dengar dalam cerita ini, kisah yang disebutkan dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qarqushi Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang telah ditakhrijkan oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, menunjukkan kepada kita bahawa ada yang telah beriman dengan Nabi, yang telah menunggu dengan Rasulullah sebelum melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita telah sampai berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah lahirnya Nabi, dan berita tadi mutawatir sampai kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita beriman dengan agama Rasulullah. Alhamdulillah. Kalau kita tak beriman, tak berkumpul kita malam ni. Dan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moga Allah Ta'ala mengangkat bala ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah kerana dosanya kita sendiri, kerana jauhnya kita dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan berkat baginda Rasul, berkatnya maulid Nabi Muhammad yang kita sambut, ini akan diberikan kelepasan dan keluasan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua.
diberkati rezeki-rezeki kita, disembuhkan yang sakit di kalangan kita, diberikan rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Yang berhutang di kalangan kita dimudahkan urusan hutangnya, diberikan rezeki yang halal kepada kita semua, diampunkan dosa-dosa kita berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ada rezeki peluang kita datang lagi ke sini, kumpul lagi. Ceramah tak boleh panjang-panjang, dia kena pendek-pendek saja. Nah, ada banyak cerita lagi ni tebal ni. Kitab ni 4 jilid. Ni baru 1 jilid. Kitab ni ada 4 jilid cerita pasal Rasulullah SAW. Ya, sila. Ada mana soalan? Ya. Raja yang hatinya tak betul dengan Kaabah ni, apa kiasannya dengan kita? Nak suruh kita ni apa sahaja yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dita'zimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada kita niat buruk dengan perkara tersebut. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mentakzimkan syiar Allah Subhanahu wa taala, itu tanda kepada takwanya hati pada ketika itu. Kalaulah rumah Allah taala disuruh untuk ditakzimkan, dimuliakan dengan sedemikian rupa dan diberikan balak oleh Allah taala disebabkan kerana niat untuk meruntuhkan Kaabah Allah taala, baik bagaimana dengan orang yang berniat untuk nak menghancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pula dengan orang yang ingin menghancurkan ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi ketika melihat Kaabah, Nabi kata apa? Kamu ini azim, kamu ini agung wahai Kaabah, tetapi nyawa seorang muslim itu lebih agung di sisi Allah taala. Nabi sebut macam tu. Baik bagaimana kalau seorang muslim tadi dia alim, ulama, orang yang dikasihi oleh Allah taala, aulia Allah Subhanahu wa taala, dan kita benci dengan salah seorang daripada mereka, maka itu lebih berat dan lebih buruk daripada seorang tadi membenci Kaabah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kaabah pun dah diberi macam tu, itu tanda kasih Allah kepada Tubba, yang nama sebahagian kata Hasan, sebahagian kata namanya Himyar ibni Yarda. So tanda kasih Allah Ta'ala keluarkan terus daripada apa yang dia niat dengan busuk pada hidungnya dan juga mulutnya, dan keluar pada waktu itu dan disembuhkan kerana nampak dengan zahir. Baik bagaimana dengan hati orang yang busuk dengan para awliya Allah Subhanahu wa taala dan mereka tak disembuhkan busuknya hati tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Itu lebih berat. Apatah lagi kalau kata melawan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuduh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sepatutnya, maka moga Allah Taala lindungkan kita daripada semua perkara tersebut. Saya harap saya menjawablah soalan tu. Ada lagi? Ya, sila. Karena kepengetahuan tentang Rasulullah telah disebut dalam kitab sebelumnya. Pakcik tanya, macam mana raja tu boleh tahu? Raja tu boleh tahu kerana ada alim dengan dia. Sebab tu penting alim dengan kita. Orang alim yang beritahu tu. Orang alim tu yang beritahu kita. Dan alim ni daripada mana? Daripada ajaran Nabi Ibrahim AS. Telah mengambil ajaran daripada kitabnya Zabur, kitabnya Taurat, kitabnya Injil. Jadi mereka telah baca dan disebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab terdahulu, dan telah ada tanda-tanda tersebut. Dalam kitab ni cerita semua. Dan kitab ni nanti akan cerita semua, tapi tak ada nak baca kita malam ni. 5 jilid kitab pun tu tak cerita lagi tanda maulidnya Nabi SAW. Waktu ketika Sayyidina Abdullah sebelum lahir, Yahudi dah cari dah Sayyidina Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, nak bunuh Sayyidina Abdullah. Dia ada satu kelompok Yahudi dipanggil Yahudi haluan kiri, dia panggil Yahudi semua ke kiri ya. Tapi ni Yahudi haluan kiri zaman tu. Dia ada Yahudi yang pada waktu tersebut yang mereka ni berajaran dengan ajaran Nabi Musa AS dengan Nabi Isa. Satu lagi ajaran mereka ni ajaran sebelah Dajjal. Dan mereka simpan jubah Sayyidina Yahya AS. Jubah Nabi Yahya mereka simpan. Jubah Nabi Yahya ketika Nabi Yahya disembelih, disimpan jubah tadi, digantung dan diletakkan mangkuk di bawah jubah tersebut. Kenapa tak macam tu? Kata mereka, kalau Abdullah lahir, ayah Nabi Muhammad lahir, bukan Nabi Muhammad, ayahnya lahir, jubah ni akan kembali darah dan berdarah pada hari lahirnya Abdullah, dan menitik darah daripada jubah tersebut. Itu sebagai tanda kata Abdullah dah lahir. Dan mereka cari, tak jumpa, tak tahu siapa dia yang dilahirkan tu. Cari sampailah dapat berita tentang tanda-tanda Sayyidina Abdullah, bahawa dia adalah ayah Nabi Muhammad. Tu tak kahwin lagi tu, tak kahwin lagi dengan Sayyidatina Aminah. Dan nampak dilihat waktu tu Sayyidina Abdullah keluar berburu. Sayyidina Abdullah suka berburu, dan dia suka keluar seorang-seorang kalau berburu ke kemah ni. Keluar berburu kalau seorang-seorang ke kemah. Kalau bawa 3-4 orang ni orang panggil takut lagi. Ataupun nak pergi teman lah.
Dia kalau pemburu yang betul-betul ni, dia seorang-seorang dia pergi tunggu kat pokok. Itu kemaham. Dia tak kira apa, tunggu kat pokok seorang-seorang. Ni dia pergi tunggu seorang-seorang dia ni. Keluar, nampak Ghazal kijang. Waktu kita Sayyidina Abdullah tarik panah dia, nak pergi panah kijang tadi, kebetulan waktu tu, cerita ni saya dah ringkaskan, cerita panjang lagi. Ada 70 padri Yahudi, rahib Yahudi yang haluan kiri ni nak bunuh Sayyidina Abdullah. Dan mereka dah datang, mereka dapat dah detect tempat mana yang dia duduk. Dan waktu ketika mereka jumpa, dia sedang nak berburu. Mereka duduk belakang apa ni, batu, bersembunyi dengan pedang masing-masing yang telah direndam dengan racun selama beberapa bulan atau beberapa puluh hari untuk bunuh Sayyidina Abdullah. 70 orang nak lawan dengan seorang ni. Dah tikam belakang. Mai keluar mereka. Siapa yang nampak peristiwa ni, yang boleh cerita balik peristiwa ni? Yang nampak peristiwa ni Wahbun. Siapa Wahbun? Bapa kepada Sayyidatina Aminah. Ni pak mentua lah. Ni pak dia nampak. Ni semua cerita dalam ni. Bukan cerita bohong ni lagi. Pak ni kan kira dia tak cerita apa pula dah ni. Semua dalam Qarqushi, dalam kitab ni Syaraful Mustafa. Baca sendiri kalau tak erti. Kalau tak erti pula, kalau tak percaya, baca sendiri. Ada dalam bab ni. Ni kitab jilid pertama ni. Jadi bila mana dia nampak macam tu, dia kata saya nampak perkara ajaib. Dia balik ke kampung, terus jumpa dengan Sayyidina Abdul Muttalib, bapa Sayyidina Abdullah. Kata dia, saya nak kahwinkan anak kamu dengan anak saya. Dia kata, apa tiba-tiba ni? Ni cerita dia. Dia kata nampak Sayyidina Abdullah nak berburu, 70 orang di belakang dia dengan pedang masing-masing. Ketika mereka keluar nak bunuh Sayyidina Abdullah, turun daripada langit kelombolan makhluk Allah Ta'ala. Dia kata, saya kata tu bukan orang, kata dia. Kenapa? Bentuknya macam orang tapi turun pada langit. Ni bukan orang ni. Turun dengan berkuda dan berpedang dan dipancung kepala 70 orang tadi sekaligus. Mati kesemuanya. Dan saya tahu Abdullah ni bukan calang-calang manusia. Ni orang yang luar biasa. Maka saya nak kahwinkan dia dengan anak saya, Sayyidatuna Aminah. Maka dikahwinkan dia dengan Sayyidatina Aminah dan lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita sebelum Nabi lahir. Dalam kitab ni diceritakan 1000 tahun sebelum Nabi lahir. Kemudian diceritakan ketika Nabi lahir. Dan ceritakan setelah Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam. Dan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi tidak lain tidak bukan dengan cara membaca cerita berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ada rezeki peluang kita datang lagi, bertemu lagi di sini. Kalau ada rezeki peluang lagi, pergi ke pondok lah. Pergi ke pondok, kita baca kat pondok, insya-Allah ta'ala. Saya mohon ampun, mohon maaf. Betulan hari ni ada program satu lagi. Adik saya tukang susun jadual, tersilap letak jadual jadi 2. Jadi hari ni saya nak minta izin nak kena keluar awal. Sebab panggil Pak Ado, tapi semayang dulu lah. Pas semayang kena keluar, terus balik ke kampung sebab ada program live dengan Ruak Jawi di Mesir. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf kalau kata tak sempat nak sembang panjang dengan ibu ayah semua. InsyaAllah kita temu lagi pada masa akan datang, pada siri-siri yang seterusnya, insyaAllah ta'ala. Mohon ampun, mohon maaf. Sekali lagi saya nak mohon ampun. Tadi ni parking kereta anak murid saya terlajak, tapi hentam depan tu tadi. Hentam depan tu sikit tadi ni. Tak apalah, kita sembang dengan Tok Imam lah macam mana cara dia tu. Jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.